Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini adalah untuk subjek matematik tingkatan 1 KSSM. Okey, kali ini untuk bab yang ketiga, okey. Kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okey, di dalam bab yang ketiga ni ada dua subtopik ataupun standard kandungan utama. Yang pertama kuasa 2 dan punca kuasa 2. Yang keduanya kuasa 3 dan punca kuasa 3. Jadi untuk video kali ini cikgu nak sentuh standard kandungan yang pertama ataupun subtopik yang pertama tu iaitu kuasa 2 dan punca kuasa 2 dahulu. Okey. Baik. Para pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 46, okey, bermula muka surat 46 sehingga muka surat 57. Okey, dalam buku teks matematik tingkatan 1 KSSM. Baik. Okey, pertama sekali kenapa belajar bab ini? Okey, baik. Kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3 ni sebagai asas pengetahuan dalam bidang yang memerlukan konsep luas segi empat sama dan isi padu kubus. Okey, para pelajar boleh bincang bidang apa lagi yang melibatkan kedua-dua konsep tersebut. Para pelajar boleh buat kajian yang lebih mendalam berkaitan dengan perkara ini. Okey, baik. Contoh aplikasi penggunaan kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 3 ni kita tengok. Skuad silat negara berjaya merangkul 3 pingat emas dalam Tamasya Sukan SEA 2015. Pesilat negara telah berjaya menunjukkan aksi hebat untuk menumpaskan pesilat dari negara-negara lain. Dalam acara pertandingan pencak silat, pesilat negara berentap dalam gelanggang berbentuk segi empat sama seluas 100 meter persegi. Bagaimanakah anda menentukan panjang sisi gelanggang tersebut? Okay. Dan yang keduanya kat sini, ahli-ahli sains menggunakan idea isi padu untuk menerangkan struktur binaan sesetengah hablo berbentuk kubus. Apakah hubungan antara panjang tepi hablo garam dengan isi padunya? Okey. Secara konsep mudahnya, kalau suatu segi empat sama, okey, panjang dengan lebar tu sama. Jadi nak dapatkan luas dia, panjang darab panjang. Okey, manakala kalau isi kubus, panjang lebar tinggi dia sama saiz, jadi isi padu dia panjang darab panjang darab panjang. Okey, jadi kalau luas panjang darab panjang panjang kuasa 2. Okey, manakala isi padu panjang darab panjang darab panjang panjang kuasa 3. Sebab tu dia melibatkan kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 3. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa lagi, kita terus masuk kepada subtopik ataupun standard kandungan utama. Yang pertama tu 3.1 kuasa 2 dan punca kuasa 2. Baik, standard pembelajaran yang pertama. Menerangkan maksud kuasa 2 dan kuasa 2 sempurna. Kira-kira 2,500 tahun dahulu, sekumpulan ahli cendekiawan mencipta pola nombor berbentuk segi empat sama dengan menyusun batu-batu kecil dalam bilangan baris dan lajur yang sama. Adakah anda dapat menentukan pola segi empat sama yang berikutnya? Okey, itu konsep dia. Baik, katakan luas satu segi empat sama berukuran 1 unit. Okey, jadi luas dia 1 darab 1 dapat 1 unit kuasa 2. Okey, aktiviti penerokaan 1. Dekat sini secara ringkasnya cikgu terangkan. Okey, kalau kita ada panjang sisi segi 4 tu 1 unit. Okey, segi 4 sama ni. Jadi panjang dengan lebar dia sama panjang, iaitu panjang panjang. Kalau 1 unit 1 darab 1. Jadi luas dia 1 unit kuasa 2. Okey, kalau panjang sisi dia 2, 2 darab 2, 2 darab 2, 4 unit kuasa 2. Kalau 3, dia punya luas 3 darab 3, 9 unit kuasa 2. Dia macam tu lah. Hubungan antara luas segi empat sama dengan panjang sisi dia.
Jadi hasil daripada aktiviti penerokaan satu ni secara ringkasnya, okey, didapati bahawa segi empat sama dengan panjang sisi, okey, katakan 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit, mempunyai luas dalam unit kuasa 2. Jadi 1 darab 1 dapat 1 unit kuasa 2. Kalau panjang sisi dia 2, 2 darab 2 dapat 4 unit kuasa 2 luas dia. Kalau panjang sisi dia 3 unit, jadi luas dia 3 darab 3, 9 unit kuasa 2. Kalau panjang sisi dia 4 unit, 4 darab 4, 16 unit kuasa 2. Macam itulah hubungan dia. Sebagai contoh kat sini, misalnya segi 4 sama dengan panjang sisi 4 unit tadi ni, luas dia 4 dalam 4 sama dengan 16 unit kuasa 2. Kita menyatakan kuasa 2 bagi 4 ialah 16. Kuasa 2 bagi 4 ditulis sebagai 4, lepas tu ada tanda kuasa 2 kat situ. Maka kita menulis 4 kuasa 2 sama dengan 16. 4 kuasa 2 ni, simbol 4 kuasa 2 disebut sebagai 4 kuasa 2 atau kuasa 2 bagi 4. Okey, baik, selesai dekat situ. Pergi kepada aktiviti penerokaan 2 ni, menerangkan maksud kuasa 2 sempurna tu macam mana. Okey. Okey, katakan bilangan kertas bersaiz 1 unit darab 1 unit. Okey. Kalau bilangan kertas tu 1, dapat membentuk 1 segi 4 sama. Kalau 2 tak dapat bentuk segi 4, 3 tak dapat bentuk segi 4 sama. Kalau 4 dapat membentuk 1 segi 4 sama dan seterusnya. Okey, kat sini dia nak tunjukkan dapati bahawa hanya setengah bilangan kepingan kertas bersaiz 1 unit darab 1 unit yang dapat disusun membentuk sebuah segi 4 sama. Bilangan kepingan kertas yang dapat membentuk segi 4 sama dalam aktiviti ini adalah 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Nombor 1, 4, 9 dengan 16 ni dikenali sebagai kuasa 2 sempurna. Sebab apa? 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2 dapat 4. 3 kuasa 2 dapat 9, 4 kuasa 2 dapat 16 dan seterusnya. Okey. Macam tu. Selesai. Kita pergi kepada standard pembelajaran yang kedua. Okey. Menentukan sama ada suatu nombor ialah kuasa 2 sempurna ataupun tidak. Kita boleh menggunakan kaedah pemfaktoran perdana untuk menentukan sama ada suatu nombor ialah kuasa 2 sempurna atau bukan. Dalam kaedah ini, jika faktor perdana dapat dikumpulkan dalam dua kumpulan yang sama, maka nombor itu ialah kuasa 2 sempurna. Sebagai contoh, tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah kuasa 2 sempurna atau bukan. Katakan A 36. 36 ni dia punya faktor adalah 4 darab dengan 9. 4 tu bukan nombor perdana, 9 pun bukan nombor perdana. Jadi kita pecahkan lagi, 4 ni faktor perdana dia 2 darab 2. 9 ni faktor perdana dia 3 darab 3. Jadi nampak kat sini. Okay, kita boleh bahagi kepada dua kumpulan yang sama, maksudnya 2 darab 3 dengan 2 darab 3. Ada 2 kat sini. Okay, dia kumpul dalam kumpulan yang sama. Jadi bila dapat kumpul dalam dua kumpulan yang sama, maka 36 ni tadi ialah kuasa 2 sempurna. 54 pula. 54 ni hasil darab 6 darab 9. 6 dengan 9 bukan nombor perdana. Jadi kita kena tukar kepada kata faktor perdana dia. 6 ni sama dengan 2 darab 3. Manakala 9, 3 darab 3. Yang ni pula kita tak boleh nak susun dan kumpulkan dalam dua kumpulan yang sama. Okey, maka 54 bukan kuasa 2 sempurna. Jadi untuk para pelajar lebih mahir berkaitan dengan kuasa 2 sempurna ni, para pelajar boleh buat latih diri 3.1A. Okey, pada muka surat 50 ni dah rujuk jawapan di bahagian belakang buku teks ni. Seterusnya standard pembelajaran yang ketiga, menyatakan hubungan antara kuasa 2 dan punca kuasa 2. Kita tengok yang bawah ni lah. Okay, secara ringkasnya, tadi kita dah cerita dah tadi, luas segi 4 sama tadi. Okay, kalau 1 unit kuasa 2, panjang sisi dia 1. Kalau luas dia 4 unit kuasa 2, panjang sisi dia 2. Kalau luas dia 9 unit kuasa 2, panjang sisi dia 3. Okay, dia berkaitan dengan tadi. Kalau luas dia 16 unit kuasa 2, panjang sisi dia 4.
Kalau luas dia 25 unit kuasa 2, panjang sisi dia 5 unit. Kalau panjang luas dia 36 unit kuasa 2, panjang sisi dia 6 unit. Okey. Iaitu luas segi empat sama ialah kuasa 2 panjang sisi segi empat sama, iaitu sebagai contoh kat sini, kalau luas dia 36 unit kuasa 2, panjang sisi dia, okey, dia punya persamaan tu 36 sama dengan 6/6, 6 kuasa 2. Jadi kita menyatakan kuasa 2 tadi tu bagi kuasa 2 bagi 6 ialah 36. Maka punca kuasa 2 bagi 36 ialah 6. Dengan menggunakan simbol punca kuasa 2 macam ni, kita menulis punca kuasa 2 36 sama dengan 6. Kuasa 2 dan punca kuasa 2 ialah operasi yang bersongsangan. 6 kuasa 2 dapat 36. 36 punca kuasa 2 dia dapat 6 balik. Baik, selesai dekat situ. Kita pergi pada muka surat 52, contoh 2. Okey. Lengkapkan setiap yang berikut. Okey, 9 darab 9 sama dengan 81. Maka punca kuasa 2 81. Okey, punca kuasa 2 dalam petak ni apa? 9 darab dengan 9. Lepas tu jawapan akhir sekali 9. 32 kuasa 2 sama dengan 1024. Maka punca kuasa 2 1024 sama dengan punca kuasa 2 32 kuasa 2. Jadi jawapan akhir dia 32. Jadi para pelajar nak bagi mahir berkaitan dengan punca kuasa 2 ni, boleh buat latih diri 31B. Jawapan boleh rujuk bahagian belakang buku teks. Seterusnya standard pembelajaran yang keempat. Menentukan kuasa 2 suatu nombor tanpa dan dengan menggunakan alat teknologi. Okay, kita boleh menentukan kuasa 2 suatu nombor dengan mendarat nombor tersebut dengan nombor itu sendiri. Contoh 3, cari nilai bagi setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. 6 kuasa 2 maksudnya 6 darab 6 dapat 36. 3/4 kuasa 2 maksudnya 3/4 darab 3/4. Jadi 3 darab 3 9, 4 darab 4 16. Jadi 9/16. C, negatif 0.5 kuasa 2 maksudnya negatif 0.5 darab negatif 0.5 dapat 0.25. Contoh 4, cari nilai yang bagi setiap berikut dengan menggunakan kalkulator. Jadi kita tekan kalkulator tu 443, lepas tu simbol X kuasa 2 ni tekan sama dengan, dapatlah 1849. Negatif 7/13 kuasa 2. Jadi kita tekan simbol kurungan, simbol negatif 7, lepas tu simbol A/B/C ni. Okey. 1 3, okey, tutup, tekan simbol tutup kurungan, tekan simbol X kuasa 2, tekan sama dengan, dapatlah 49/169. C 2.96 kuasa 2. Okey, kita tekan 2, okey, point tu titik 96, tekan simbol X kuasa 2, tekan sama dengan, dapatlah 8.7616. Okay, untuk lebih mahir berkaitan dengan kata cari nilai tanpa menggunakan kalkulator ni, para pelajar boleh buat latih diri 3.1C, rujuk jawapan di bahagian belakang buku teks. Standard pembelajaran yang kelima. Menentukan punca kuasa 2 suatu nombor tanpa menggunakan alat teknologi. Okey, contoh 5. Cari nilai bagi setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Okey, punca kuasa 2 64. Jadi kita dah belajar tadi. Okey, punca kuasa 64 sama dengan 8 darab 8 dalam ni. Jadi dapat jawapan dia 8. Punca kuasa 4/1. Okey, sekarang ni kita nak nombor 4/1 ni besar kan. Jadi cara dia, okey, yang ni kita tengok tips. Pemfaktoran perdana merupakan satu kaedah yang lebih sistematik untuk mencari punca kuasa 2 bagi satu nombor yang lebih besar. Jadi 4/1 kita pecahkan kepada pendaraban berulang faktor perdana kat sini. Okey, 3 darab 3 darab 7 darab 7. 3 dengan 7 tu nombor perdana atau faktor perdana. Jadi kat sini kita akan pecah kepada dua kumpulan yang sama. Okey. Okey, dia kata punca kuasa dia 4/1 ni adalah kuasa 2 sempurna. Jadi dia akan pecah kepada macam ni, dua kumpulan yang sama, 3 darab 7 3 darab 7. Maksudnya 21 darab 21. Jadi punca kuasa 2 4/1 adalah punca kuasa 2 21 darab 21. Jadi dia punya jawapan 21 kat sini. Okey. Selesai. Okey, contoh 6.
Cari nilai bagi setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Okey, punca kuasa 2 4/25. Okey, 4/25 tu kita pecahkan kepada 2/5 darab 2/5 kat sini. Jadi 2/5 darab 25, 2/5 kuasa 2. Jadi kita punca kuasa 2 kan dia, jadi 2/5 lah. Okey, baik. B, 27. Punca kuasa 2, 27/9. Mula-mula kita tukarkan pecahan tak wajar tu terlebih dahulu kepada, okey, 27/9 jadi 25/9, jadi punca kuasa 2 kan dia. Okey, 25 jadi 5 kuasa 2, 9 jadi 3 kuasa 2. Jadi 5/3 kuasa 2. Kita punca kuasa 2 kan, jadi 5/3 ataupun tukar balik kepada nombor bercampur tadi 1 2/3. Okey. A ni tadi dia ada kaedah alternatif. Okey, punca kuasa 2 4/25 ni. Okey. Dia punca kuasa 2 kan atas dengan bawah. Jadi 4 punca kuasa 2 ni sama dengan 2 kuasa 2. Apa punca kuasa 2? 2 kuasa 2. Bawah ni punca kuasa 2 25 ni sama dengan punca kuasa 2 5 kuasa 2. Dia pecah satu-satu tapi dapat jawapan sama lah. Okey. Seterusnya sambung yang C tu muka surat 54. Punca kuasa 2 27/48. 27/48 ni kita pemudahkan kepada pecahan yang lebih kecil lah terlebih dahulu. Dia akan jadi 27 bagi 3 dapat 9, 48 bagi 3 dapat 16. Jadi 9/16 bawah ni. Punca kuasa 2 kepada 9 dapat 3, punca kuasa 2 kepada 16 dapat 4. Jadi 3/4 kuasa 2. Jadi jawapan dia 3/4 lah. T, punca kuasa 2 0.36. Okey, cara dia. Okey, 0.36 ni sama dengan 0.6 darab 0.6. Jadi 0.6 kuasa 2. Okey, jadi punca kuasa 2 pula akan dapat 0.6 lah. Ataupun kaedah alternatif dia, punca kuasa 2 0.36 ni. 0.36 tu kita tukar kepada 36/100. Dan kita punca kuasa 2 kan dia. Jadi 36 ni sama dengan 6 kuasa 2. 100 ni sama dengan 10 kuasa 2. Jadi 6/10 kuasa 2 bawah ni. Bila kita punca kuasa 2, dia akan tinggal 6/10 lah. 6/10 tukar balik kepada pecahan dapat 0.6. Sama jawapan dia. Okay, untuk lebih mahir berkaitan dengan punca nilai, mencari nilai punca kuasa 2 tanpa menggunakan kalkulator ni, para pelajar boleh buat latih diri 3.1D ni, jawapan boleh rujuk di bahagian belakang buku teks. Okay, kita masuk kepada standard pembelajaran yang ke-6. Menentukan punca kuasa 2 satu nombor positif dengan menggunakan alat teknologi. Contoh 7, hitung nilai bagi setiap yang berikut dengan menggunakan kalkulator dan berikan jawapan anda betul kepada 2 tempat perpuluhan. Punca kuasa 2 89. Okey, cara dia tekan simbol punca kuasa 2 ni, tekan nombor 8, tekan 9, tekan sama dengan, dapatlah 9.42. Kita baca 2 tempat perpuluhan saja. B, punca kuasa 2 154.7. Kita tekan simbol punca kuasa 2, tekan nombor 1, tekan nombor 5, tekan nombor 4, tekan simbol titik tu, point tu, tekan nombor 7, tekan sama dengan, dapatlah, kalau kata kita baca tu 12.44, 2 tempat perpuluhan. Manakala C, punca kuasa 2 62/7. Cara tekan dia, tekan simbol punca kuasa 2, tekan nombor 6, tekan simbol A/B/C dekat kalkulator tu, tekan nombor 2, tekan lagi simbol A/B/C, tekan nombor 7, tekan sama dengan, dan kita baca jawapan tu 2.51 betul pada 2 tempat perpuluhan. Okey. Jadi para pelajar boleh buat latih diri 3.1E ni untuk berkaitan dengan kata mencari nilai kata punca kuasa 2 dengan menggunakan kalkulator ni. Masuk kepada muka surat 55, standard pembelajaran yang ke-7, menganggar kuasa 2 suatu nombor, punca kuasa 2 suatu nombor. Okey, contoh 8, anggarkan nilai bagi A 27.5 kuasa 2. Penyelesaian dia 27.5 adalah antara 20 hingga 30, betul? Okey. Jadi 27.5 kuasa 2 adalah antara 20 kuasa 2 dengan 30 kuasa 2. Okey, maksudnya kalau nombor ni kita letak kuasa 2, maksudnya 20 pun tambah kuasa 2, 30 pun tambah kuasa 2. Iaitu 27.5 kuasa 2 adalah antara, okey, 20 kuasa 2 tu berapa nilai dia? 400. Dengan 30 kuasa 2 ni 900. Maka 27.5 kuasa 2 berkata anggaran dia lebih kurang hampir kepada 900. Okay, sebab kalau kita tengok kat sini 27.5 dekat dengan 30. Jadi kita ambil bacaan yang ujung ni lah. Okay, 30 kuasa 2 tu 900.
Manakala B punca kuasa 2 54 adalah antara kuasa 2 sempurna 49 dan 64. Jadi kalau kita punca kuasa 2 kali 54 ni 49 dengan 60 pun kita punca kuasa 2 kan juga. Iaitu punca kuasa 2 54 adalah antara, bila kita punca kuasa 2 49 ni dapat 7. Punca kuasa 2 64 ni dapat 8. Jadi 54 dengan 49 dengan 64 yang mana paling dekat? Maksud 49 tu lagi dekat. Bila kita punca kuasa 2 kan 49 tu dapat 7. Maka punca kuasa 2 54 ni hampir dengan 7 nilai dia. Okey, itu anggaran. Okey, boleh cuba latih diri 3.1F ni untuk lebih faham berkaitan dengan membuat anggaran kuasa 2 dan punca kuasa 2 suatu nombor. Jawapan boleh rujuk bahagian belakang buku teks. Standard pembelajaran yang ke-8. Membuat generalisasi tentang pendaraban yang melibatkan punca kuasa 2 nombor yang sama dan yang kedua punca kuasa 2 nombor yang berbeza. Okey, cikgu nak terus pergi kepada yang bawah ni, muka surat yang ni 56 ni. Okey. Dua perkara yang kata kita harus faham. Hasil darat dua punca kuasa 2 nombor yang sama menghasilkan nombor itu sendiri, iaitu contoh punca kuasa 2A darat dengan punca kuasa 2A sama dengan A. Contoh punca kuasa 2 4 darat dengan punca kuasa 2 4. Punca kuasa 2 4 ada apa? 2. Punca kuasa 2 4 2. 2 darat 2 apa? 4. Maksudnya punca kuasa 2 nombor tersebut darat dengan punca kuasa 2 nombor tersebut akan dapat nombor tersebut juga. Manakala yang kedua, hasil darat dua punca kuasa 2 yang berbeza, iaitu punca kuasa 2 bagi hasil darat dua nombor berkenaan, iaitu punca kuasa 2A darat dengan punca kuasa 2B sama dengan punca kuasa 2A darat B. Sebagai contoh, punca kuasa 2 4 darat dengan punca kuasa 2 9 dapat berapa? Okey. Kalau punca kuasa 2 4 dapat 2, punca kuasa 2 9 dapat 3. Okey. 2 darat 3 6. Kalau kat sini. Kalau kat sini. Okey. A darat B berapa? A tadi katakan 4. Okey, yang ni 9, 4 darat 9 36, punca kuasa 2 36 dapat 6 juga. Jadi dia akan dapat sama. Okey, seterusnya standard pembelajaran yang ke-9. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa 2 dan punca kuasa 2. Okey, baik. Contoh kat sini. Mas Lina ingin melekatkan sekeping foto pada sekeping cardboard. Kedua-dua foto dan cardboard adalah berbentuk segi empat sama. Panjang cardboard itu ialah 12 cm dan luas foto ialah 90.25 cm kuasa 2. Bagaimanakah Mas Lina dapat melekatkan foto itu di bahagian tengah cardboard? Okey, nak tahu panjang foto, sekarang ni kita dah tahu dia punya luas foto tu 90.25 cm kuasa 2. Okey, foto tu saiz ada bentuk dia tu segi empat sama. Jadi luas sama dengan panjang darat panjang sebab lebar sama dengan panjang. Okey. Jadi kita punca kuasa 2 kan 90.25 tu akan dapat 9.5 darat 9.5 panjang dia. Jadi panjang dia 9.5 cm. Jadi panjang tepi cardboard yang tinggal selepas dilekatkan foto. Okey, panjang cardboard tu 12 cm. Okey, panjang dengan lebar dia lah samalah. Jadi yang tinggal adalah 12 tolak 9.5, 2.5 cm panjang tepi cardboard yang tinggal. Jadi jarak foto dari tepi cardboard kita kena bahagi dua lah. Okay, sebab kita nak lekat tengah-tengah. Jadi kiri dan kanan mesti sama. Dia punya yang kata ruang yang tinggal tu. Jadi 2.5 bagi 2, 1.25 cm. Maka foto harus dilekatkan sejauh 1.25 cm dari tepi cardboard supaya kedudukannya berada di bahagian tengah cardboard. Okey. Jadi untuk lebih mahir berkaitan dengan penyelesaian masalah yang melibatkan kata kuasa 2 punca kuasa 2 ni ataupun kuasa 3 punca kuasa 3 ni. Belum lagi kuasa 2 dengan punca kuasa 2 ni para pelajar boleh buat latih diri 3.1G muka surat 56 dan sambungan dia mahir diri 3.1 ni pada muka surat 57. Okey. Okey, selesai untuk kuasa 2 dan punca kuasa 2 untuk video pada kali ini. Okey, semoga bermanfaat. Okey, itu saja pada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.